Banyak dia tak. Siapa yang tak nak lagi? Apa yang tak nak? Ini ambil yang dulu yang pusat solusi bagi dekat banyak semua dekat banyak banyak semua. Kemudian kita pada juga kita ada pengikut hubungan kita di kalangan orang kampung. Jadi yang dulu nak pastikan bagi tu kan. Kita pergi ke Cimi, Cik Hasbi dan Cik Kawan-kawan dan permintaan daripada Ustaz itu Ustaz pada lepas sedang menggunakan kita ini dicadangkan supaya tinggalkan di balik Islam untuk elak daripada hilang dan sebagainya. InsyaAllah jadi bersyukur saya disuruh malam sebagai adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Fakrul, tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita pada malam ini hadis yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fi yawmin wa lailatin asyrata rak'atan man shalla fi yawmin wa lailatin sintai asyrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla az-zuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghribi wa rak'atayn ba'da al-isya wa rak'atayn qabla salatil fajr." Kata Nabi SAW, sesiapa mengerjakan salat sunat dalam tempoh siang dan malamnya 12 rakaat, Allah akan membinakan untuknya sebuah rumah di dalam syurga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis bagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim dan itu juga dalam Jami' At-Tirmizi, hadisun hasanun sahih daripada isteri Nabi, yaitu Ummu Habibah radhiyallahu anha. Jadi jelas daripada hadis ini bahwasanya salat sunat rawatib ada 12, dan di sana ada hadis menyebutkan 10. Hadis yang menyebutkan 10 yaitu hadis daripada Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, dan hadis itulah yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Bahwasanya sunat rawatib yang muakkad, sembahyang sunat rawatib yang muakkadah ada 10 mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu mendalilkan hadis
Ibnu Umar. 10 iaitu sebelum zuhur 2. Kalau hadis ini sebelum zuhur 4, jadi 12. Ini ada qaul, ada ulama yang menyatakan salat rawatib 12 berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Dan di sana ada ulama yang menyatakan salat sunat rawatib. Apa makna salat sunat rawatib? Iaitu salat sunat yang mengiringi salat fardu. Salat sunat yang mengiringi salat fardu. Jadi yang muakkadnya ada 10 ataupun 12. Yang 12 itu berdalilkan kepada hadis ini. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan juga 2 rakaat sebelum subuh. Jadi bagi tuan-tuan yang nak rumah dalam syurga, maka kena buat 12 lah. Sebab Nabi sebut di sini, sesiapa mengerjakan solat sunat dalam tempoh siang dan malam 12 rakaat, Allah akan membinakan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haramahu Allahu 'alan nar. Sesiapa menjaga solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, selepas zuhur, Allah akan mengharamkan jasadnya ke atas api neraka. Hadis dalam Jami' At-Tirmizi, menurut Imam Tirmizi hadis sahih. Jadi tuan-tuan sekalian, terpulang pada kita lah nak ambil kelebihan yang mana satu. Kalau nak ambil rumah tadi ni 12 tadi, tapi kalau tuan-tuan nak jasad diharamkan daripada neraka, mana kena tambah lagi lah bagi zuhur ni. Kalau tadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur, tapi hadis ini kena buat 4 sebelum, 4 selepas. Kalau nak ambil kelebihan haramahullahu 'alan nar, jasadnya diharamkan daripada neraka. Kerana neraka tak boleh nak jamah jasad dia. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla asri 4. Allah merahmati ataupun mengasihi orang yang mengerjakan salat sunat sebelum salat asar 4 rakaat. Ini kalau nak dapat rahmat Allah. Kalau tadi tak ada, dalam 12 tadi pun tak ada, sebelum asar tak ada, tidak ada. Jadi sebab itu sembahyang sunat sebelum asar ni ghairu muakkadah, tidak muakkad. Kerana Nabi sebut kelebihan, tapi Nabi tidak selalu buat. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil kelebihan yang Nabi sebut di sini ni, supaya kita ni sentiasa dirahmati oleh Allah, rahimallah, maka kena buatlah sebelum asar 4 rakaat. Sama ada nak buat 2-2 ataupun nak buat 4 sekaligus. Sama juga dengan zuhur tadi, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Boleh nak buat 2-2 rakaat sahaja aku sembahyang sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah, bagi salam, kemudian bangun pula 2 lagi sahaja aku sembahyang sunat sebelum asar kerana Allah Ta'ala. Kalau nak buat 4 sekaligus pun boleh juga, sahaja aku sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat kerana Allah. Boleh dengan 2 tahiyat dan boleh dengan 1 tahiyat. 1 tahiyat ujung, mana ujung sebelum beri salam. Kalau ada 2 tahiyat, macam mana zuhur asar lah, mana di hujung tahiyat awal, di hujung rakaat yang kedua, dan tahiyat akhir di hujung rakaat yang akhir. Jadi terpulang kepada kita. Hadis ini kata Imam Tirmizi, hadis hasanun gharib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin. Kata Nabi SAW, sesiapa bangun beribadah pada malam hari, yakni berqiyamul lail, bertahajud dengan 10 ayat daripada kitabullah, dia tidak akan ditulis lagi dari kalangan orang-orang yang lalai. Mana Allah akan buang dia pada hari itu dalam kalangan kelompok al-ghafilin. Dan sesiapa bangun dengan 100 ayat, akan ditulis dia dari kalangan al-qanitin. Kalau kita baca dalam Quran, di antara manusia yang Allah Ta'ala sebut sebagai al-qanitin, al-qanitat, iaitu Sayyidatina Maryam, iaitu orang yang sentiasa bangun untuk taat kepada Allah, dan sebagian surah kata iaitu orang yang sentiasa khusyuk kepada Allah, al-qanitin. Dalam hadis menyebutkan afdalus salati tulul qunut. Kalimah samalah al-qanitin, salat yang paling afdal ialah yang panjang berdiri. Jadi bila tuan-tuan bangun dengan 100 ayat itu, masuk dalam orang yang berdiri lama dalam salat. Sesiapa yang bangun dengan 1000 ayat, pakai dak lah kita, bangun dengan 1000 ayat sembahyang malam, akan ditulis dari kalangan al-muqantirin, iaitu orang yang memiliki pahala yang melimpah ruah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, terutama sekali ni anak-anak ini memang kena bangun qiyamul lail. Itu salah satu dia panggil tradisi orang yang hafal Quran. Mana zaman dulu, zaman Imam Syafi'i, Imam Malik dulu, kalau orang hafal Quran ni tak bangun malam ni pelik. Luar biasa. Tidak siqah. Kalau hadis pun orang tak ambil hadis kata dia. Tak bangun malam. Tapi orang zaman hari ini pelik kalau dia bangun malam. Tak bangun malam tu tak pelik. Dia semua pekat lena. Jadi anak-anak ni yang depan ni kena bangun malam. Gunakan hafalan Quran itu. Jadi sebab itu zaman dulu dia tak ada tahfiz. Zaman Nabi dulu tidak ada tahfiz, tapi mereka ingat Quran sebab mereka nak bangun malam. Kalau mereka tak hafal Quran, memang tak boleh bangun malam. Mushaf pun tak ada zaman tu. Jadi hanya orang yang banyak menghafal Quran di antaranya lah. Kerana di sana boleh juga kita bangun malam dengan mengulang-ulangkan ayat yang sama pun tidak jadi masalah. Tapi tak bolehlah kita nak buat ayat ni, hadis ni. Siapa yang bangun dengan 10 ayat, siapa yang bangun 100 ayat, dan bangun dengan 1000 ayat. Hadis bagaimana dalam Sunan Abu Daud, dalam Sahih Ibnu Hibban, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, menurut Syekh Shu'aib Al-Arnaud, isnadnya hasan. Jadi kita ini tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak buat dalam keadaan kita tak banyak hafal Quran? Yang pertama, sebagaimana kita sebut tadi, kita mengulang-ulangkan surah yang sama. Mengulang-ulangkan surah yang sama berulang kali, sehingga sekira-kira mencapai 100 ayat. Kalau surah Qul ya ayyuhal kafirun, berapa surah Qul ya, berapa ayat? Di surah Qul ya ayyuhal kafirun, mungkin tuan-tuan kena ulang sampai 20 ayat untuk menyamai 100 ayat. Kalau 10 ayat tak cukup lagi, sebab dia panggil sebab pendek-pendek, dia pendek. Biasanya para ulama kata mereka maksud Nabi itu ialah ayat yang sederhana. Contoh macam ayat dalam surah Yasin 83 ayat. Itu teratulah 83 ayat. Tambah sikit lagi jadi 100 ayat. Ataupun satu lagi, beli Quran besar. Beli Quran besar tu tak depan. Bolehkah? Orang tanya, bolehkah sembahyang baca Quran besar? Dalam Sahih Al-Bukhari,
dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis, ada asar daripada isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pada malam Ramadan dia sembahyang qiyam Ramadan, diimamkan oleh hamba dia, bekas hamba dia nama Zakwan, dengan melihat kepada mushaf. Imam dia orang perempuan, dia tak boleh jadi imam, maka dia suruh bekas hamba dia, Zakwan nama dia, jadi imam dengan melihat pada mushaf. Jadi kalaulah perbuatan itu tak boleh, maka sudah tentu Sayyidatina Aisyah akan larang. Kerana dia seorang sahabat isteri Nabi dan termasuk di kalangan sahabat yang mencapai darjat mufti. Ini Sayyidatina Aisyah. Maksudnya dia menjadi tempat, dia panggil apa, tabi'in ataupun orang yang tak sempat jumpa sahabat Rasulullah, maka di antara orang yang ditanya soalan ialah Sayyidatina Aisyah. Jadi beli Quran masa tu tak depan. Sebelah muka surat kanan rakaat pertama, muka surat yang kiri rakaat yang kedua. Jadi begitulah. Dua dalam hadis Nabi sebut salatul lail masna masna. Ya, sembahyang malam dua. Salat malam dua. Ya, salat malam dua. Jadi dua rakaat pertama kanan, muka surat kanan, rakaat yang kedua kiri. Bagi salam, sebelum sambung dua rakaat lagi, buka lagi. Jadi begitulah. Jadi insya-Allah memenuhi yang pertama tu. 10 ayat satu malam tu memang orang kata apa, mudah-mudahlah boleh penuh dia dapat. Tapi kalau nak dapat satu ayat satu malam tu, makna kena 10 rakaat. 10 rakaat. Jadi 10 rakaat mana 5 dipanggil apa, sesi. 2. Cuba bilang dia, kalau tak cukup tambah lagi. Sembahyang malam dia tak ada had. Cuma tutup dengan witir. Tutup dengan witir, itu saja peraturan dia. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Taala sekalian, cuma jadi begitulah. Ada setengah orang dia baca lebih daripada 2 muka, tapi terpaksa nak selak. Itu bagi anak tak berapa nak galak-galak, dia membabitkan perbuatan pula, itu takut. Sebab dalam mazhab kita tu 3 kali berturut-turut tu akan bawa pada batal salat. Jadi untuk mengelakkan kita terpaksa selak tu, memadailah dengan dia panggil 1-2 rakaat itu kanan untuk rakaat pertama, kiri untuk rakaat yang kedua. Jadi kita selak selepas bagi salam. Selak selepas bagi salam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak kita baca hadis ini. Kalau tempat lain mereka tanya, ustaz banyak kami nak hak mana satu, nak amal. Jadi banyak ni boleh pilih sunat. Semua yang kita baca ni sunat. Jangan tak pilih langsung. Banyak sampai tak tahu nak pilih. Tak pernahlah kita ni bila banyak makanan lauk orang hidang sampai tak pilih langsung. Kalau makanan boleh pilih, jadi hadis pun pilihlah. Ini makanan saja pilih. Tak beramal pula tak mau pilih. Saya keliru dah ustaz, banyak sangat ustaz cerita, akhir sekali saya tak buat semua. Itu tak adil lah, tak adil. Tak makanan pandai pula kita pilih. Ni oleh sebab banyak sangat, saya pilih yang ni. Daripada 10 hidangan tu, jamuan raya, saya pilih 3 saja. Baki saya tak mau. Jadi amal pun samalah pilih. Rawatib tadi ni, kalau boleh buat 12, buat semua. Tak boleh buat 12, ambil yang 10. Tak boleh buat 10, 12, ambil lah mana satu. 4 rakaat sebelum asar ke, ataupun 2 rakaat sebelum subuh ke. Itu semua masing-masing ada kelebihan yang tersendiri. Sembahyang malam pula pilih 10 malam 10 ayat, 1 malam 10 ayat, ataupun mampu lagi 100 ayat 1 malam. Kalau mampu lagi 1000 ayat 1 malam. Yang muda-muda ni sebenarnya mampu 1000 ayat 1 malam ni mampu sebenarnya yang muda ni. Kalau dah mula buat sekali itu, insya-Allah dia nak buat lagi. Cuma dah tak pernah buat. Try tengok.
Orang Melayu kata cuba try. Dah cuba dengan try dah sama dah. Cuba try, dia tambah satu lagi test pula. Cuba try test. Quran ni kalau dah orang kata lah sekalian, kalau dah mula baca, insya-Allah dia akan rasa kelazatan tu, dia akan buat lagi, insya-Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nasu ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25. Salat sunat seorang lelaki tanpa dilihat orang lain menyamai salatnya di depan mata orang ramai dengan 25 kali ganda. Salat fardu kena buat bersama orang lain, iaitu berjamaah. Tapi salat sunat ini yang paling baik ialah buat bersendirian. Salat duha, hatta kalau ikut yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, rawatib pun Nabi buat di rumah. Tapi rumah Nabi ni dia dekat dengan masjid. Kita kalau buat di rumah pakai dak terus. Dalam perjalanan nak balik rumah tu banyak dugaan. Singgah saja pakai dak habis dah. Jadi biasa kita buat siap-siap, tak ada masalah. Tapi kena ada di sana sebahagian daripada salat kita buat di rumah. Kerana Nabi SAW pesan kepada kita, jangan kamu jadikan rumah kamu menjadi tanah perkuburan. Iaitu tak dibaca Quran, tak disemayang sunat dalam rumah. Jadi rumah jadi macam kubur, ibarat orang mati. Akhirnya membawa kepada tuan rumah pun mati hati. Bila kira dalam rumah, balik rumah saja kira hidup dalam rumah ya, televisyen, tidur. Dia kehidupan dia di rumah, tidak ada langsung ibadat. Jadi kena ada ibadat yang kita buat dalam rumah. Sembahyang duha kita buat dalam rumah. Kita mulai kita buat di rumah. Baca Quran kita buat dalam rumah. Hatta tuan-tuan sekalian, digalakkan kita ni ada musalla dalam rumah. Ini sabit dengan hadis Nabi, sunnah Nabi. Nabi bila dia ziarah mana-mana rumah sahabat dia, Nabi tanya, di mana tempat kamu nak jadikan tempat sembahyang? Nabi tanya begitu. Di mana dalam rumah kamu ni kamu nak jadikan tempat sembahyang? Maka Nabi akan sembahyang di situ. Nabi akan sembahyang di situ. Dia akan makan, lepas itu tempat itu akan jadi tempat sembahyang lah, dalam rumah tu. Dan dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, musalla dalam rumah ini bagi orang perempuan boleh iktikaf di situ. Tapi mazhab lain kata tak boleh. Orang perempuan pun nak iktikaf dia kena pergi masjid juga. Tapi Imam Abu Hanifah kata kalau dalam rumah kita tu ada tempat yang khusus kita bina, kita buat untuk sembahyang, isteri kita, anak perempuan kita, dia boleh iktikaf di situ. Itu mengikut pandangan Imam Abu Hanifah. Musalla di rumah dia panggil. Jadi bagi tuan-tuan yang ada peluang itu, ambil buat satu bahagian dalam rumah itu sebagai musalla dalam rumah. Dan bila musalla ini kena sentiasa dibersihkan, diwangikan. Dalam hadis Nabi SAW dalam Bulughul Maram ada hadis ni, Nabi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang kata dia, Nabi pesan kepada kami supaya di mana-mana kampung, mana-mana penempatan hendaklah dibina rumah, dibina masjid, dan hendaklah sentiasa dibersihkan dan diwangikan. Nabi pesan 3. Mana kampung yang tak ada masjid lagi kena buat. Dan bila buat masjid jangan biarkan dia tak terurus. Kena sentiasa disapu dan juga diwangikan. Dia orang Melayu ni hak ujung tu dia kurang sikit, tang wangi tu. Diwangikan tu dia sekarang. Kalau negeri Arab tu siap pasang colok lagi. Dia ada pasang colok. Kita janganlah, sebab dia tersyabuh dengan ada 2 lagi ni kawan kita, dia pakai colok. Jadi tuan-tuan pakai yang lain, pakai perfume yang serbuk tu, ataupun kalau di Arab dia ada juga dipanggil, orang kata apa, dia ada bekas bakar tu. Itu pun dia, orang kata apa, boleh digunakan juga dalam tu. Jadi pentingnya. Dan kalau kita bacalah hadis ini tuan-tuan sekalian,
Sebab Nabi ni memang mementingkan keselesaan tempat ibadat. Sehingga Nabi pesan, sesiapa di kalangan kamu yang bau makan bawang putih, kalau kita tambahlah buah jering ke buah petai ke, Nabi kata jangan dia mendekati masjid kami, mana dia membawa satu bau yang tak enak pada orang lain. Jadi begitulah Nabi pesan. Maknanya mana kena wujudkan suasana yang orang kata apa, orang suka nak bertandang ke tempat ibadat, ke tempat ibadat. Jadi rumah kita pun begitulah. Kalau contoh yang ada ke lapangan tu, mana buat ada tempat khusus untuk keluarga beribadah di situ. Itu menjadi sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Nabi, insya-Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla duha. Jadi benda-benda sunat ni kena, kalau kita buat ada kelebihan khusus kalau kita buat tu tanpa dilihat oleh orang lain. Sebab ada juga ibadat kadang-kadang dia menimbulkan riya dalam hati, susah kita nak jaga dan sebagainya. Sehingga kan sebagai ulama dia tak suka kita ni bawa tasbih, kita panggil gitu, takut terganggu hati. Tapi ada setengah orang pula dia lebih pula, dia kata tasbih itu bid'ah pula. Yang padahal tasbih ni alat, dia alat saja. Walaupun dikatakan tak jumpa hadis Nabi pegang tasbih dan sebagainya, tapi itu alat. Macam kita main zaman Nabi, dia jalan kaki, naik unta, main masjid. Di zaman kita, kalau naik unta, jalan kaki, pakai tak sampai dah masjid ni. Rumah jauh. Jadi kita naik kereta. Jadi alat dalam Muslim. Biasa, alat. Jadi kita pegang tasbih itu sebagai alat. Ada ketikanya kita nak tasbih 100, ada ketikanya kita nak tasbih sampai 1000 dan sebagainya. Jadi memerlukan kepada alat. Cuma alim ulama, maka mereka menasihatkan kita, boleh pakailah tasbih itu. Jangan kita bawa, takut dia main syok sendiri. Bila duduk di orang nampak sekali, bila orang tengok saja dia main berasa, orang kata apa, berasa kita ni lebih daripada orang lain. Jadi itu semua perasaan-perasaan yang akan merosakkan ibadat kita. Tapi kalau kita rasa, ustaz saya ni bawa tasbih tak ada rasa apa-apa pun, tak ada masalah, bawa tak ada masalah. Itu kita sebut tu kalau masing-masing tengok hati masing-masing. Sama juga bersedekah. Bersedekah depan orang. Dalam Quran kata, in tubduha, in tubdu sadaqat, kalau kamu bersedekah dengan tuzhir, kamu sedekah orang nampak, fa ni'mahi, alangkah baik sedekah itu. Jadi orang kata tu semua tu nak menunjuk orang, tu dia lebih daripada Allah Taala lagi. Bila orang bersedekah depan orang, dia kata itu semua nak menunjuk. Itu dia bercakap lebih daripada Allah Taala lagi. Dan surah Baqarah Allah Taala kata, kalau kamu bersedekah dengan tunjuk depan orang, kata Allah, elok sedekah tu elok. Pokok mana sedekah ni depan orang ke belakang orang ke, baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kamu menyembunyikannya, itu lebih baik. Lebih baik, mana dia lebih menjaga hati. Maka para ulama menyatakan bahawa kembali kepada kita lah. Ada ketikanya bersedekah terang-terangan itu kita dapat pahala yang lebih, iaitu apabila di depan kita tu ada orang yang akan tiru. Contoh depan kita tu anak murid kita ni ketua, bila anak murid tengok ataupun orang kampung ataupun anak buah tengok, dia akan jadi semangat pada kita. Ni kita duk suruh orang sedekah, tapi orang kata dia tu selalu duk suruh sedekah tapi tak pernah nampak sedekah pun. Dia jadi fitnah pula depan kita. Tapi kalau kita rasa kita ni tak boleh jaga hati, maka kita sedekah dengan sebagaimana disebut dalam satu hadis, iaitu bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Sampai begitulah mana dia menyembunyikan sedekah. Ini terpulang kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ad-duha arba'an.
Sesiapa mengerjakan solat duha 4 rakaat wa qabla al-ula arba'an, dan mengerjakan sebelum salat fardu yang pertama yakni zuhur 4 rakaat, bunya lahu biha baitun fil jannah, akan dibina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Menurut Imam Asyuyuti hadis hasan. Di dalam kitab ni kalau tak silapnya tak kurang ada 3 amalan kalau nak dapat rumah dalam syurga. Pilihlah. Tadi pun jumpa orang tadi. 1. Ini pula nak dapat rumah dalam syurga lagi, sembahyang duha 4 rakaat. Sembahyang duha ni boleh buat sampai 8. Dan ada qaul kata 12. Dan ada qaul kata 12. Mazhab Syafi'i 8. Maknanya takat tu saja. Kalau tuan-tuan rajin lagi, tu lebih daripada 8 tu, yang ke-10 itu dipanggil sembahyang mutlak. Contohnya tuan-tuan duduk waktu duha tu, waktu yang bukan dilarang sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan nak sembahyang duha saja, takat 8 saja. Kita ada masa lagi. Katalah 8 rakaat kita sembahyang daripada pukul 9 sampai pukul 10, 8 rakaat. Tapi kita teringin nak sembahyang lagi pukul 10 lebih tu, pukul 11 sampai pukul 11, teringin nak sembahyang lagi. Itu dipanggil sembahyang mutlak dia kata. Sembahyang mutlak ni macam mana? Sembahyang mutlak ni macam mana? Jadi adik-adik kita ni, ilmu-ilmu yang semacam ni penting ni. Nanti jadi ustaz nanti senang, boleh cerita dekat orang. Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata man hafizal hadis qawiyat, atau sunnah qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang rajin hafal hadis, kuatlah hujahnya. Dan banyak modal. Banyak modal tuan-tuan sekalian. Orang hafal hadis ni, bila-bila masa orang jemput pergi tazkiyah kuliah, dia tak ada masalah. Pegang mic saja, lagi orang tak suruh sudah, jangan sudah. Buah banyak. Dalam kepala ni ada banyak hadis, lepas satu, lepas satu. Kemudian ingat sikit macam mana syarah dia tu. Bila sebut hadis tentang duha, ingatlah berapa paling banyak sembahyang duha. Ada qaul kata 8, ada qaul kata 12. Habis kalau ada 8 saja, saya nak buat lagi, nak buat sembahyang apa pula? Cerita pula mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni apa dia pula? Ada setengah orang dia anggap sembahyang sunat mutlak ni ialah dengan niat mutlak sahaja. Aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah. Orang pun tanya dia, Ustaz niat mutlak tu apa dia? Dia pun jawab, tak tahu, saya pun orang kata mutlak lah. Mutlak. Dia dekat-dekat dengan ayat mutlak. Bersuci ni, syarat sah bersuci adalah dengan ayat mutlak. Orang tanya, Ustaz, sunat mutlak dengan ayat mutlak apa beza dia? Akhir sekali, minggu depan dia tak main dah. Akhir. Ataupun dia jawab, man kasura, macam mana selalu orang sebut, barang siapa yang banyak bertanya, lemahlah iman dia. Dia jawab itu. Dia tak bagi anak murid dia banyak tanya. Jadi sebenarnya tak perlu pun sebut mutlak tu. Sembahyang sunat mutlak ini ialah sembahyang sunat bebas, tak bernama. Dia sebenarnya tuan-tuan niat saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Itu mutlak tu. Orang tanya kita 2 rakaat tu sembahyang apa? Sembahyang lah. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Habis 2 rakaat sambung lagi. Nak tambah 2 lagi. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Malam pun sama juga. Jadi sebenarnya sembahyang tahajud ni dia termasuk dalam sembahyang mutlak. Bila tuan-tuan tidur lepas isyak, kemudian tidur terlebih dahulu, bangun malam, sebenarnya tuan-tuan tak payah sebut tahajud. Sebut saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tahajud ini dia jadi sendiri. Apa saja sembahyang sunat, ataupun bahkan sebagian ulama kata sembahyang qada yang dilakukan selepas solat isyak didahului dengan tidur, automatik dia akan jadi tahajud. Kalau tuan-tuan sembahyang witir sebelum tidur, witir sajalah. Tapi kalau tuan-tuan tidur dulu, kemudian bangkit, mana dalam waktu isyak, lepas tu lepas isyak tu tidur dulu, kemudian bangkit, selepas tidur tu tuan-tuan buat witir 3 rakaat,
dia jadi witir dan tahajud. Witir itu sebab sembahyang tu tuan-tuan niat witir, tahajud itu sebab waktu tuan-tuan buat tu waktu tu. Sebagian ulama menyatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i, kalau tak silap kan kitab mazhab Syafi'i menyebutkan bila tuan-tuan bangun sembahyang isyak, tidur dulu, kemudian bangun, sebelum nak sembahyang sunat tu tuan-tuan teringat kata ada sembahyang qada yang tak qada lagi, tuan-tuan qada waktu tu, qada dan tahajud. Yang qada itu sebab niat sembahyang, dan tahajud tu kerana tuan-tuan buat waktu tersebut. Kalau sembahyang tuan-tuan buat sembahyang taubat, yang sembahyang taubat siang, mana sunat taubat sajalah. Tapi kalau tuan-tuan buat sembahyang sunat taubat setelah isyak didahului dengan tidur terlebih dahulu, maka taubat dan tahajud. Jadi sebab itu tahajud ni sebenarnya tak perlu kita sebut dalam niat kita pun. Mana dia akan jadi dengan sendiri. Sembahyang tasbih, tuan-tuan buat sembahyang tasbih. Kalau buat tasbih lepas maghrib, tasbih sajalah. Tapi kalau tuan-tuan buat tasbih setelah bangun daripada tidur, waktu isyak, selepas sembahyang isyak tidur, kemudian bangun sembahyang tasbih, maka dia panggil tasbih dan juga tahajud. Tasbih dan juga tahajud. Jadi menjawablah persoalan yang ditanya, Ustaz, bila saya bangun tahajud ni nak sembahyang apa sebenarnya ni? Sembahyanglah apa saja. Sembahyang taubat pun tak apa kalau duk rasa mana kita ni ada dosa yang kita nak bertaubat kepada Allah. Sembahyang dia panggil, kokoklah ada istikharah, tuan-tuan nak buat istikharah, ada hajat, nak istikharah dia panggil. Sembahyang istikharah pada waktu tu dia jadi istikharah dan juga tahajud. Ataupun tuan-tuan nak sembahyang witir, Rasulullah pernah sembahyang witir 3 rakaat, Nabi sembahyang witir 5 rakaat sekaligus, 7 rakaat sekaligus, 9 rakaat sekaligus, 11 rakaat sekaligus, hanya bagi salam selepas 11 witir. Mana seolah-olah macam sepanjang malam tu Nabi sembahyang witir. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maknanya solat Rasulullah SAW ni dia banyak, banyak bermacam kita boleh buat. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang menyambungkan saf. Saf ni kena sambung. Malaikat berselawat. Apa makna malaikat berselawat? Iaitu malaikat mendoakan rahmat dan keampunan Allah untuk dia. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bila kita ni ada tengok saf yang kosong, yang lompang, kita sambung. Ada setengah orang dia nak keselesaan cara dia lah. Dia tak mau, dia tengok lompang pun dia tak mau. Kadang-kadang orang dah berdekat dengan dia enjak. Dekat dengan enjak. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, sembahyang itu sendiri pun kita boleh tengok kita ni jenis orang macam mana. Nanti ke depan ni tuan-tuan akan jumpa. Kita tuan-tuan akan jumpa hadis di mana orang yang mudah, dia panggil. Yang hidup dia mudah. Hadis yang berapa? Sekalian ni ada dalam kitab ni ada. Orang yang mudah. Hadis yang ke-38. Hadis 38. Sesiapa yang bersifat mudah, lembut dan senang didekati, mudah berkira, tak ada masalah apa. Saya Allah akan mengharamkan dirinya jadi disentuh api neraka. Mana Allah mudah mengampunkan dia. Orang yang mudah ni. Tapi ada orang payah, dia jenis berkira susah, dia panggil aku kira apa, berkira macam tu. Payah manusia. Jadi kita senang, termasuk dalam nak mengatur saf. Nak mengatur saf dia panggil. Jadi dalam hadis Nabi sebut sini, barang siapa yang sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang menyambungkan saf, dan siapa menutup lompang saf, Allah akan mengangkatnya dengan satu darjat dengan kerana perbuatannya itu.
Maknanya dari segi saf ni tuan-tuan sekalian, dia ada dua tuntutan lah, ya, 2 atau 3 tuntutan. Yang pertama sekali, tuntutan meluruskan saf. Itu yang pertama, ya, meluruskan saf. Jadi meluruskan saf ini, macam mana kita nak luruskan saf? Iaitu dengan kita menyamakan tumit. Ada setengah orang dia silap, dia samakan ujung jari, sampai bila tak akan lurus. Sebab jari manusia ni dia tak sama ujung jari, dia kena samakan saf. Dan ada hadis menyebutkan bahu, yang menyamakan bahu, menyamakan saf. Itu mana akan lurus tumit, akan lurus. Bagi orang sembahyang duduk, maka punggung dia sama dengan tumit orang lain, ya, kalau sembahyang sambil duduk, ya, tumit dia kena sama dengan. Cuma masalah orang sekarang ni, dia sembahyang duduk atas kursi, ya, duduk pun tak, berdiri pun tak. Sebenarnya duduk atas kursi ni, sebenarnya kedudukan dia berdiri separuh, duduk separuh, ya, berdiri separuh, duduk separuh. Jadi sebab itu ulama sendiri pun keliru. Dia nak samakan kaki ke ataupun nak sama punggung? Kalau tuan-tuan nak tengok macam mana? Kalau zaman dulu tak ada kursi, zaman ulama dulu tak ada kursi, ya, semai duduk ni dia akan duduk terus. Jadi maka ulama mengeluarkan fatwa, iaitu menyamakan supaya saf itu sama. Maka hendaklah dia menselarikan punggung dia dengan tumit makmum yang lain. Sebab bila kita berdiri, tumit kita dengan tumit orang lain, nah, tumit kita dengan tumit orang lain. Tapi sekarang ni zaman ada kursi ni, tuan-tuan perhati tengok, ada masjid dia letak kursi itu di belakang, mana dia samakan tumit dia dengan tumit makmum yang lain. Jadi punggung dia duduk di belakang. Jadi bila datang orang di belakang, sembahyang belakang dia, jadilah jadi macam mana? Bila nak sujud, nanti sujud bawah kursi dia. Kalau anak lah tuan-tuan sekalian, kalau di Masjidil Haram memang anak tak duduk belakang dia, risiko. Kadang-kadang duduk atas kursi kan badan besar, kena kursi itu patah, jatuh atas kepala kita. Tuan-tuan sekalian, satu dia akan ganggu saf di belakang. Tapi kalaulah kita kata, kita fatwa kata, samakan, dia panggil punggung dia, nanti waktu dia berdiri nanti, waktu dia duduk samalah, nanti bila dia berdiri nanti, waktu dia berdiri dah tak sama dengan makmum lain. Sebab dia hanya, mana dia boleh berdiri, dia waktu dia nak rokok saja dia akan duduk. Jadi macam mana sebenarnya, ya, yang sebenarnya tu. Jadi ulama-ulama hari ni pun jadi pening, ya, bila dia main zaman kursi. Cuma kalau tuan-tuan tanya, ustaz macam mana? Ana lebih cenderung, maknanya wallahu a'lam, tak tahu nak jawab dia ni, yang mana satu. Sebab dia akan wujud dua keadaan, mana sebahagian solat dia dah tak sama dengan saf, nanti bila dia berdiri tak sama dengan saf, hanya dia duduk saja bila dia sama dengan saf. Jadi macam mana tu? Jadi mungkin kita pernah tengoklah, cuba tengok fatwa wilayah ke, tengok Dr. Zul Al-Bakri, tengok jawapan dia macam mana, maka jawab. Sebab itu kalau boleh sembahyang duduk, terus duduk di bawah macam Rasulullah pernah ke, ada tak hadis yang mana Rasulullah sembahyang separuh berdiri separuh duduk? Ada. Sembahyang sunat ada. Rasulullah bila dia dah keadaan, bila dah lanjut umur, sebelum dia wafat, dia hanya duduk. Dia waktu dia mula salat, dia salat sambil duduk kerana dia nak baca Quran dengan panjang, dia tak larat nak berdiri. Tapi bila dia nak rokok, dia berdiri. Itu ada hadis, Nabi mulakan salat dengan duduk kerana dia nak baca Quran dengan panjang. Bila dia nak rokok, dia akan berdiri, kemudian dia rokok sujud. Kemudian bila sampailah dia masuk rakaat yang kedua, dia duduk untuk baca Quran.
Tapi tak menimbulkan pertikaian, tak timbulkan kekeliruan. Sebab bila dia duduk di bawah, maknanya Nabi, kalau maknanya kita sebab Nabi dia tak duduk atas kerusi, dia duduk di bawah. Jadi maknanya wujudnya Nabi sendiri pernah mengerjakan salat separuh berdiri, separuh duduk. Jadi sudah maknanya kalau boleh tuan-tuan sekalian nak sembahyang sambil duduk separuh, mana buat macam Rasulullah duduk terus. Tapi ada yang kata, ustaz, kalau macam tu itu lebih menerukkan saya. Saya nak bangkit, nak bangun pula daripada duduk tu, nak naik pula tu lagi teruk daripada saya duduk atas kerusi. Kerana saya duduk atas kerusi tu, nak berdiri tu ataupun diri duduk atas kerusi tu dia dekat. Jadi tuan-tuan sekalian, apa ni, dalam benda-benda yang isu yang sebegini, kena tengoklah, tengok macam mana isu fatwa-fatwa yang ada. Tuan-tuan pernah baca fatwa tapi tak ingat. Untuk nak cerita kat tuan-tuan ni, waktu ni tak ingat, tak main. Pernah baca Dr. Zul sendiri pun ada, dia ada sebut, dia ada ulama-ulama lain di Timur Tengah pun ada sebut. Tapi tak ingat apa pandangan mereka tu macam mana dalam isu ini. Itu yang pertama. Bila kita semayang, kena luruskan saf. Macam nak luruskan saf? Tumit kita dengan tumit makmum lain sama, dan juga bahu dengan bahu. Dan yang keduanya ialah kena rapatkan saf. Jangan bagi ada lompang. Adakah kita rapatkan saf ni sampai kita perlu ilsaq, dia panggil. Ilsaq ni makna pegu kaki dengan kaki, kata ulama tidak. Yang tidak sampai begitu. Kena sederhana, apa-apa pun sederhana dan mudah, dia panggil. Kerana dia panggil kalau kadang-kadang kita bertemu kaki dengan kaki ni, kadang-kadang dia jadi geli. Maknanya dia tak selesa juga, dia panggil. Ini bukan sebab tu tuan sekalian, sebab anda baca sini fatwa orang ulama, dia kata tidak sampai begitu. Sekira-kiranya tidak muat untuk seorang. Mana jangan kita terlalu renggang sehingga seorang boleh masuk. Tak boleh. Kerana sekira-kiranya kita tinggallah abuan kita dengan kita tu, kalau renggang pun sikit saja. Sikit ni bagi. Gitulah sekira-kira kalau jangan sampai boleh sampai seorang boleh masuk. Kalau sampai seorang boleh masuk tu kira dah berlaku furjatun. Dan berlaku lompang. Ni tak perlu sampai kita nak rapat. Sebab ada orang sampai dia ni, kita dah anjak sikit, rapat lagi dia. Mana tak selesa dia lagi. Tidak selesa. Dan ada yang kangkang sampai luas. Sampai ambil space orang lain. Patutnya satu saf tu boleh sampai 30 orang. Takat dia panggil 29 pasal dia kangkang luas. Kalau ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i ini, setakat 4 jari hingga sedingkai saya. Tak perlu sampai luas sangat. Dia panggil sedingkai lah, sedingkai gitu. Ataupun dalam, kalau nak rapat pun 4 jari. Janganlah kita rapat gitu. Rapat gitu tak boleh. Dan kangkang luas sangat pun tak elok. Maknanya ada satu jengkal, sejengkal ataupun 4 jari. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, anak-anak di depan ni kena ingat dua benda. Hadis kena banyak hafal. Yang kedua, baca hadis dengan fiqh. Jangan baca hadis dengan hafiz. Mana kena ambil ilmu fiqh tu daripada ulama. Jadi kalau kita ambil baca hadis tu, kadang-kadang kita tasawur tu tak sampai. Sebab Imam Ahmad sendiri sebagai contoh. Ini semua. Dan setengah orang hari ni dia mana timbul perdebatan. Habislah kita takat 16 hadis kita hari ni. Bila kita takbir Allahu Akbar. Takbir ni bolehlah kita mazhab Syafi'i ni centang telinga. Imam Ahmad centang bau. Bolehlah mana-mana satu. Lepas takbir tu nak tak mana? Nak tak mana? Ada setengah tu dia sampai atas. Tengok. Allah. Tapi kita baca dalam kitab fiqh. Hatta Imam Ahmad sendiri, ulama yang meriwayatkan hadis yang menyatakan bahawa selepas takbir Rasulullah ataupun dalam hadis yang menyebutkan tangan diletak di atas dada. Tapi tak ada ulama yang kata begitu, yang sebut begitu.
Walaupun hadis atas dada, tapi tak ada ulama. Imam Ahmad ke Imam Syafi'i ke, termasuk ulama yang riwayat hadis tu, mereka letak di sini. Mereka letak di sini. Dan Imam Abu Hanifah di bawah pusat. Dan di bawah pusat ni. Lepas tu kita tengok Tugu ni Aziz, mungkin dia biasa mengaji di belah kan, Abu Hanifah ni di belah Pakistan, belah India kan, dia mazhab Hanafi. Tapi untuk Tugu ni Aziz ni, wallahu a'lam, takat yang Napati kat sini. Yang di sini. Jadi sebab itu kata ulama, maksud atas dada itu bukan dada ni. Sebab bagi pemahaman dalam bahasa Arab, dada ni ialah daripada pusat. Dari pusat sampai di sini. Maka yang mana? Sini ke dada, sini pun dada, sini pun dada. Maka kena tanya ulama, maksud hadis kata letak atas dada tu, maksudnya apa dia? Kita di sini. Tapi bila kita baca dalam hadis dan kita terlupa nak tanya alim ulama, kita rasa macam kita dah faham elok dah, maka itu yang tapi jangan tuan-tuan berkata pula ni kamu ni yalah, mungkin mereka ada sandaran mereka masing-masing. Tapi wallahu a'lam, setakat mengaji itu tengok ulama kata tidak ada yang begini, semuanya di sini saja. Imam Hanifah di bawah ini. Sama juga tentang Baslian, bila bacalah hadis Nabi yuharrik, Nabi kita tahiyat menggerak-gerak kan begitu. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita asyhadu an la ilaha illallah, mana dia tak gerak, angkat gitu sampai bagi salam. Ada yang gerak ni. Kita tanya dia, kamu gerak ni naik atas ada konek-konek ni, kamu macam mana? Dia kata hadis sebut begitu, yuharrikuha. Dia faham begitu, yuharrikuha. Tapi kalau tanya ulama, ulama kata bukan begitu. Mana gerak setempat, getaran. Jadi sebab tu pentingnya dua nasihat untuk anak-anak. Mana hadis ini, mana banyak hafal hadis. Dan kedua ni ialah mesti memahami hadis berdasarkan kepada huraian alim ulama yang muktabar. Ya, Quran bersama juga. Hafal Quran, tapi nak faham Quran itu rujuklah dalam tafsir. Jangan hurai sendiri. Dan kita akan banyak nanti ke depan nanti kita akan menyedari bahwasanya banyak anggapan kita ayat tu maksud macam tu, rupanya bukan maksud macam tu. Sebab tu tapi kalau kita rajin rujuk pada alim ulama, Imam Suyuti kata apa, Imam Jaldi Al-Mahali kata apa, Imam Ibn Katsir kata apa, selamat. Sebab mereka tu dah jumpa semua tafsiran ulama. Jadi sebab itu tuan-tuan, dua hadis dan juga fiqhul hadis. Hadis dan fiqhul hadis diambil daripada alim ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.